Denmark baru saja menjadi negara kegemaran saya kerana mereka menangani pengambil alihan Islam dengan cara yang tiada negara Eropah lain berjaya lakukan. Anda lihat, kita pernah bercakap tentang Poland dan Jepun yang pada dasarnya mempunyai dasar imigran sifar dan itu memang berkesan. Tetapi apa yang anda lakukan terhadap negara yang sudah pun diambil alih? Bagaimana negara seperti Perancis, Jerman, UK atau Denmark melawan hakikat bahawa orang-orang ini sudah pun masuk dan menyusup? Nampaknya Denmark mungkin telah menemui jawapannya dan itu adalah sesuatu yang baik. Jadi, semua mata tertumpu kepada Denmark dan semua mata tertumpu kepada Full of Nations. Saluran baru yang muncul ini dan sedang melakukan kerja yang sangat baik mendedahkan golongan ekstremis. Semua. Selamat datang ke The Pushback. Denmark mungkin telah menjadi kubu barat paling kuat di Eropa menentang Islam radikal. Bukan Sweden, bukan Prancis, bukan Jerman. Sebuah negara dengan kira-kira 6 juta penduduk, lebih kecil daripada populasi London, telah membina tembok di sekeliling tamadunnya sendiri. Bukan sekadar tembok sempadan, tetapi tembok undang-undang, tembok budaya, tembok politik. Denmark mengatakan sempadan. Mereka mengambil tindakan tegas terhadap masyarakat selari, meluluskan undang-undang anti-ghetto yang agresif, mengharamkan pemakaian penutup muka penuh, mengharamkan bilik sholat di sekolah, mengurangkan kelulusan swaka ke tahap paling rendah dalam sejarah, dan secara terbuka menolak model pelbagai budaya yang sedang merebak di kebanyakan Eropa. Cemerlang. Memang cemerlang. Ini satu peringatan. Kecenderungan yang kita ada ialah berfikir sama ada anda tidak membenarkan sesiapa masuk atau jika mereka masuk, anda akan menghadapi masalah. Itu sebenarnya tidak benar. Terdapat juga cara untuk menghentikan lebih ramai orang daripada masuk dan untuk benar-benar menangani mereka yang sudah tiba. Bukan sekadar memanjakan mereka, tetapi dengan melaksanakan undang-undang yang sama ada memberi insentif untuk mereka pulang atau memaksa mereka untuk berintegrasi dan berasimilasi sedikit sebanyak. Mari kita lihat apa yang Denmark lakukan. Pada tahun 2026, Denmark tidak lagi bertanya sama ada integrasi akan berjaya. Mereka cuba mencegah perpecahan tamadun sebelum ia bermula. Sementara Brussels masih berdebat, Copenhagen sudah pun membuat keputusan. Dan pada musim bunga tahun 2026, negara itu mengambil satu lagi langkah yang hampir tiada siapa di luar Denmark jangka. Satu langkah yang mungkin akan mengubah keseluruhan perdebatan Eropa mengenai Islam. Boleh saya katakan kawan-kawan, tengoklah Denmark. Perhatikan langkah mereka. Mereka buat perkara yang sangat bijak dan seluruh EU sedang memerhati dan belajar walaupun mereka tak mahu mengakuinya. Dan masa depan Eropah Barat itu sendiri. Tetapi, untuk memahami bagaimana Denmark sampai ke tahap ini, kita perlu bermula dari sudut yang tidak diduga. Kerana negara yang kini paling tegas di Eropah ini, untuk kebanyakan masa dalam ingatan baru-baru ini, adalah salah satu masyarakat yang paling terbuka dan liberal di seluruh benua. Selama beberapa dekad, Denmark adalah kisah kejayaan Skandinavia yang menjadi contoh. Sebuah negara kebajikan yang terkenal murah hati, dengan tahap kepercayaan sosial antara yang tertinggi di dunia. Penjagaan kesehatan sejagat, universiti percuma, rasuah yang rendah, dan kepercayaan yang hampir obsesif bahawa negara dan warganya saling berhutang layanan yang adil. Boleh saya katakan bahawa kita sudah terlalu biasa dengan hakikat bahawa golongan kanan merasakan mereka perlu melawan Islamisasi, manakala golongan kiri pula hanya menerima mereka masuk. Tetapi ternyata dalam kes ini menjadi lebih liberal, lebih kiri dan lebih terbuka. Sebenarnya telah mempercepatkan pelajaran yang mereka perlu pelajari kerana mereka sedar dengan cepat bahawa mungkin kekeliruan yang mereka pegang selama ini memang benar-benar satu kekeliruan. Dan sebenarnya ia sangat-sangat bermasalah. Sudah tentu, kita bukan bercakap tentang golongan kiri yang terlalu ekstrim. Kita bercakap tentang orang yang percaya bahawa anda sepatutnya menyesuaikan diri. Mereka adalah orang yang cuba membawa masuk golongan ini dan melihat sendiri bahawa ia gagal. Pelawat dahulu pernah menulis buku penuh tentang bagaimana orang Denmark nampaknya telah menemui rahasia tamadun modern. Immigration adalah sebahagian daripada keyakinan itu. Sepanjang tahun 1990-an hingga awal 2000-an, golongan elit Denmark kebanyakannya percaya bahwa integrasi akan berlaku dengan sendirinya. Berikan kelas bahasa kepada mereka, masukkan mereka ke dalam sistem kebajikan, beri masa satu generasi, dan pendatang baru itu akan menjadi orang Denmark. Itu teorinya, namun realitinya ternyata sangat berbeza. Menjelang pertengahan 2000-an, pihak berkuasa Denmark secara senyap-senyap menghasilkan laporan yang sebenarnya tiada siapa mahu baca. Kadar pengangguran dalam kalangan pendatang bukan barat adalah berkali ganda lebih tinggi berbanding rakyat Denmark asli. Hanya sekitar 55% kanak-kanak dari latar belakang bukan barat yang menamatkan pendidikan menengah atas menjelang umur 25 tahun, berbanding kira-kira 85% rakyat Denmark berketurunan etnik. Itu memang gila. Gila. Yang lucunya, banyak negara Eropa sebenarnya tidak akan mengumpul data tentang apa yang berlaku kepada para pendatang ini kerana mereka takut kelihatan seperti rasis. Tetapi rakyat Denmark memang sangat bagus dalam mengumpul data. Dan apabila anda melihatnya, tidak banyak yang boleh anda lakukan. Ia seolah-olah menunjukkan kebenaran. Seluruh kawasan kejiranan terbentuk di mana majoriti penduduknya tidak berkongsi bahasa maupun norma sosial masyarakat sekeliling. Kebergantungan kepada kebajikan di kawasan yang ramai pendatang berada pada tahap yang, jika diambil kira secara nasional, akan menyebabkan keseluruhan model Denmark muflis. Dan kemudian suasana hati orang ramai. Suasana hati orang ramai sedang berubah, kawan-kawan. Suasana hati orang ramai sedang berubah. Nervais mula menyadari sesuatu yang telah bertahun-tahun diabaikan oleh golongan politik.
Orang Denmark biasa tidak menentang pendatang sebagai individu, tetapi apa yang mereka takutkan untuk hilang ialah perkara yang menjadikan Denmark unik, yaitu kepercayaan tinggi dan ikatan sosial rendah. Geseran yang membolehkan sebuah negara kecil menguruskan salah satu negara kebajikan paling mahal di dunia. Ya lihat, kami selalu katakan perkara ini di pushback. Sebahagian dari sebab mereka boleh masuk dan menyusup adalah kerana rakyat negara itu sendiri tidak mengetahui nilai diri mereka. Itulah sebabnya mereka telah melakukan operasi psikologi dan berusaha keras untuk membuat orang di Amerika percaya bahawa Amerika itu buruk atau membuat orang Barat merasa bahawa masyarakat Barat sedang berpecah belah. Tetapi apabila anda mempunyai negara seperti Denmark yang benar-benar menggalakkan dan mempromosikan rakyatnya untuk menyokong dan mencintai infrastruktur yang ada serta berbangga dengannya, apabila seseorang cuba mengambilnya daripada mereka, mereka boleh melihatnya dengan jelas. Itulah perbezaan besar. Ia bukan soal kiri lawan kanan. Hakikatnya, rakyat Denmark berbangga menjadi Denmark. Tetapi orang di England, Jerman, Spanyol dan Amerika tidak berbangga. Dan itulah perkara yang mereka serang. Kerana jika anda tidak berbangga, maka anda boleh mengelirukan orang. Tetapi apabila anda tahu anda mempunyai sesuatu yang berbaloi untuk dilindungi, memang sangat sukar untuk merampasnya. Anda tidak boleh menjalankan sistem kebajikan Nordik tanpa rasa yang mendalam, hampir naluri bahwa orang di sekeliling Anda akan mematuhi peraturan yang sama seperti Anda. Sebaik sahaja rasa itu mula retak, seluruh sistem akan mula terganggu. Orang Denmark merasai keretakan itu sebelum ahli politik mereka sanggup mengakuinya. Menjelang tahun 2025, angka terkini dari statistik Denmark menunjukkan bahwa pendatang kini membentuk kira-kira 12,6% daripada jumlah penduduk. Dan jika anda berada dalam sistem sosialis yang memerlukan setiap orang untuk menyumbang, maka 12% itu sangat penting. Anak-anak kelahiran Denmark dan mereka yang berasal dari pendatang membentuk kira-kira 16% berbanding dengan negara seperti Sweden, di mana angka tersebut melebihi 27%. Denmark mungkin kelihatan sebagai case yang agak kecil. Tetapi bagi sebuah masyarakat yang hampir seragam dari segi etnik, satu generasi lalu, perubahan ini dirasakan sangat besar. Dalam perubahan itu, satu kumpulan telah menarik perhatian khusus. Kira-kira 270.000 penduduk menjejaki asal-usul mereka ke negara-negara majoriti Muslim, dengan kumpulan terbesar datang dari Turki, Syria, Irak, dan Balkan. Di sebuah negara di mana semua orang seolah-olah saling mengenali, itu sudah cukup untuk mengubah suasana seluruh bandar. Dan di kawasan kejiranan tertentu, perubahan itu menjadi mustahil untuk diabaikan. Tempat-tempat seperti Molner Parken di Copenhagen, Gellerup Parken di Aarhus, Fosmos di Odense, kawasan perumahan berketumpatan tinggi, di mana kadar pengangguran sekitar 40% dan kadar jenayah jauh melebihi purata kebangsaan. Dan di mana pihak berkuasa Denmark sendiri mengakui dalam dokumen rasmi mereka bahwa sesuatu yang menyerupai masyarakat selari sedang terbentuk di dalam sempadan mereka. Itulah yang berkesan. Inilah yang berkesan. Hakikat bahawa mereka begitu mendesak untuk immigration ini bermakna mereka mempercepatkan kesannya dan kemudian mereka dapat melihat bahawa kesan-kesan itu sebenarnya sangat ketara sebelum negara-negara lain menyedarinya. Itulah tempat di mana kru ambulans enggan masuk tanpa pengiring. Guru-guru melaporkan bilik darjah, di mana bahasa Denmark jarang didengari. Lelaki muda dari latar belakang tertentu yang kurang bernasib baik telah disabitkan kesalahan jenayah ganas pada kadar kira-kira 2,5 kali ganda berbanding rakyat Denmark asli, menurut angka yang diterbitkan oleh Statistik Denmark. Terdapat juga laporan dalaman Denmark yang secara senyap-senyap mencatat perkara yang jarang dibincangkan dalam wacana awam Eropa. Kes-kes keganasan berasaskan marwah, perkawinan paksa, gadis-gadis yang secara efektif dihalang daripada mengikuti kelas renang atau lawatan sekolah. Satu rangkaian mahkamah komuniti tidak rasmi yang menyelesaikan pertikaian di luar undang-undang Denmark. Awak tahu apa yang saya suka tentang ini? Saya suka hakikat bahawa dia benar-benar menjelaskan secara terperinci tentang apa yang telah berlaku salah. Kita sering terlalu fokus pada apa yang perlu dilakukan dengan betul. Ini adalah apa yang telah berlaku salah. Inilah pelbagai masalah yang sebenarnya timbul. Tapi sekarang setelah awak lihat semua yang telah berlaku salah, mari kita lihat apa yang mereka sebenarnya putuskan untuk lakukan bagi mengatasi masalah ini. Tapi sebelum itu, sedikit pesanan daripada penaja kami. Anda semua tahu saya tak suka guna produk pada kulit saya sebab saya tak mahu rasa melekit atau tersumbat dan saya cuma mahu rasa bersih. Dan saya tahu tak ada rutin penjagaan muka itu seolah-olah satu kesalahan. Tapi sekarang saya dah jumpa OneSkin, saya mungkin kena akui yang saya salah selama ini. Awak tahu, saya belum tua lagi, tapi kebelakangan ini saya nampak perubahan pada kulit saya yang dah mula menunjukkan tanda-tanda penuaan. Dan ia memang tak sopan. Tapi selepas banyak dipujuk oleh kawan-kawan saya pun cuba juga. Dan ya, sekarang saya dah berubah. Saya tak akan promosikan benda yang saya tak percaya. Anda semua dah tahu, tapi cuba tengok sendiri. Apa pendapat anda? Dan ini bukan pengalaman saya seorang saja. OneSkin ada lebih 10,000 ulasan 5 bintang dan sekarang mereka adalah peneraju dalam penjagaan kulit untuk jangka masa panjang. Saya kena ingatkan anda, berbeza dengan apa yang internet cuba buat anda percaya, anda sebenarnya tak perlukan rutin yang rumit pun untuk dapatkan kulit yang lebih cantik. Dilahirkan daripada lebih sedekad penyelidikan tentang jangka hayat, Peptida Oso 1 OneSkin berbukti dapat menyasarkan tanda-tanda penuaan yang kelihatan, membantu anda mendapatkan kulit yang paling sihat sekarang dan juga apabila anda semakin berumur. Untuk masa terhad, cuba OneSkin dengan diskaun 15% menggunakan kod MIDA di oneskin.co/oneskin.co/MIDA.
Itu adalah diskaun 15% oneskin.co dengan kod MIRAK. Selepas anda membuat pembelian, mereka akan tanya dari mana anda tahu tentang mereka. Jadi tolong sokong rancangan kami dan beritahu mereka bahawa kami yang memperkenalkan anda. Terdapat juga cara lain untuk anda menyokong rancangan kami. Sudah tentu dengan menekan butang langgan, dengan mempromosikan video ini, dengan menghidupkan loceng pemberitahuan. Dan juga, ramai antara anda telah menghubungi kami bertanya, bagaimana anda boleh menyokong Pushback? Kami ada pengumuman yang sangat menarik akan datang tidak lama lagi. Jadi, sila beri perhatian kepada itu. Tapi semua, mari kita kembali kepada perkara yang benar-benar penting, yaitu mencari tahu apa yang Denmark lakukan dengan betul. Jadi, jika anda menonton video ini daripada Full of Nations, anda boleh lihat mereka ada bab-bab yang berbeza. Nombor 1, kematian. Denmark yang liberal bila duit percuma bertemu sempadan terbuka dan kebangkitan kawasan larangan. Kita baru sahaja mengulas tentang itu, tapi ini adalah beberapa bab yang akan kita tonton. Merobohkan kawasan kejiranan secara paksa, benar-benar menangani masalah ini dengan kekerasan, mengharamkan pemakaian penutup muka dan burka, menjadikan ia tidak berbaloi untuk orang ramai. Tiada lagi solat di sekolah awam, dasar sifar pelarian, kenapa golongan kiri berpaling daripada pendatang? Itu bab kegemaran saya. Meminta golongan Islamis meninggalkan negara dan Eropah secara senyap meniru Denmark. Ia akan menjadi video yang bagus. Jadi, bersabarlah dengan kami. Mari kita kembali kepada topik kerana saya tahu itu yang anda sebenarnya tunggu. Jom kita mulakan. Mereka mengeluarkan satu dokumen yang dipanggil Satu Denmark Tanpa Masyarakat Selari. Ia bukan kertas putih, ia adalah pelan peperangan. Ia memperkenalkan senarai rasmi kawasan kejiranan yang disusun mengikut kriteria seperti pengangguran, sabitan jenayah, tahap pendidikan, purata pendapatan, dan satu ambang yang kebanyakan kerajaan Eropah lain tidak berani tulis dalam undang-undang. Peratusan penduduk yang berasal dari latar belakang bukan barat. Jika peratusan itu melebihi 50% dan kawasan tersebut memenuhi cukup kriteria sosioekonomi, ia secara rasmi dilabelkan sebagai masyarakat selari. Apabila keadaan itu berterusan selama 5 tahun, ia menjadi sesuatu yang lebih tegas, yaitu kawasan transformasi. Senarai itu sendiri bukanlah sesuatu yang baru. Denmark telah menerbitkan senarai rasmi kawasan setinggan sejak 2010, pada asalnya menyenaraikan 29 kawasan berpenduduk imigran tinggi sebagai sasaran untuk campur tangan. Apa yang berubah pada tahun 2018 ialah tindak balasnya. Daripada menyalurkan lebih banyak wang, kerajaan memutuskan untuk merombak kawasan kejiranan itu secara fizikal. Dan di sinilah Denmark mengambil langkah yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana kerajaan barat yang lain. Boleh saya katakan, saya harap UK juga telah melakukan perkara ini. Saya benar-benar berharap. Undang-undang itu mewajibkan Persatuan Perumahan Awam di kawasan transformasi tersebut untuk mengurangkan perumahan sosial sebanyak 40% menjelang tahun 2030. Dalam praktiknya, itu bermakna perobohan, penjualan paksa kepada pemaju swasta, penyewa jangka panjang diberitahu bahwa pajakan mereka tidak akan diperbaharui. Keluarga-keluarga dipindahkan dari kawasan perumahan di mana mereka telah tinggal selama beberapa dekad, karena bangunan-bangunan itu sendiri dirobohkan untuk mengubah komposisi demografi kawasan tersebut. Di dalam pakej pembaharuan yang sama, terdapat satu set peraturan kecil, tetapi sama penting. Penjagaan harian menjadi wajib secara efektif untuk kanak-kanak dari kawasan yang ditetapkan supaya kerajaan boleh campur tangan dalam pendedahan bahasa dan budaya sejak hari pertama. Hukuman jenayah digandakan di dalam zon yang disenaraikan. Bermakna satu kecurian di satu sisi jalan di Copenhagen boleh membawa hukuman 2 kali ganda berbanding kecurian yang sama di sisi yang lain. Pembayaran kebajikan diperketatkan. Syarat kewarganegaraan diperketatkan. Sejak tahun 2002, Denmark telah menjalankan ujian kewarganegaraan dengan kadar kegagalan kira-kira 30%. Dan sejak tahun 2016, warga negara baru dikehendaki menandatangani apa yang dipanggil kontrak nilai yang mengikat mereka kepada norma Denmark sebelum diberikan paspor. Kerajaan tidak menggunakan bahasa birokrasi yang samar-samar untuk mewajarkannya. Menteri-menteri Denmark secara terbuka berkata bahwa masyarakat selari merupakan ancaman kepada Denmark sendiri. Bolehkah anda jelaskan kepentingan pemasaran itu bukannya berkata seperti, tidak, kami menyokong kepelbagaian budaya. Mereka seperti, tunggu sekejap, kami ada masyarakat kami dan sekarang ada masyarakat selari. Dan jika anda mempunyai masyarakat selari yang wujud dalam satu masyarakat, maka itu adalah satu masalah. Dan jika anda menamakan sesuatu dengan cara yang betul, supaya orang boleh faham bahawa ia adalah satu masalah, agak mudah untuk meyakinkan orang bahawa anda perlu menangani masalah itu. Bukan satu cabaran untuk diuruskan, tetapi satu ancaman yang perlu dihapuskan. Medan pertempuran paling terkenal menjadi Jyllandsparken, sebuah kawasan perumahan tahun 1980-an di daerah Nørrebro, Copenhagen. Ia sering digambarkan dalam media pelancongan antarabangsa sebagai salah satu kejiranan paling hebat di dunia karena makanan dan budaya jalanannya. Bagi negara Denmark, ia adalah sebuah masyarakat selari. Penduduk lama, ramai daripada mereka adalah warga negara Denmark yang telah dinaturalisasi, menjalankan perniagaan dan membesarkan anak-anak di kawasan itu. Selama 30 tahun, tiba-tiba mendapati diri mereka dilabel oleh statistik rasmi sebagai sebahagian daripada masalah yang sedang cuba dihapuskan oleh negara. Lihat, mereka sebenarnya telah menangani masyarakat selari ini. Mari kita teruskan ke bahagian seterusnya. Itu membawa kita kepada burka. Pada Mei 2018, Parlemen Denmark mengundi 75 lawan 30 untuk mengharamkan sebarang pakaian yang menutup muka di tempat awam. Undang-undang itu, di atas kertas, tidak menyasarkan wanita muslim secara khusus. Dalam praktiknya, semua orang faham apa maksud sebenar undang-undang itu. Negara tersebut sedang membuat kenyataan mengenai nikab dan burka, dan mereka melakukannya bertahun-tahun sebelum kebanyakan negara jiran mereka sanggup membincangkan topik ini. Menteri Kehakiman ketika itu, Søren Pape Poulsen, tidak bersusah payah menggunakan kata-kata diplomatik. Beliau secara terbuka berkata bahwa
Menyorokkan muka adalah tidak selari dengan nilai-nilai dalam masyarakat Denmark dan dianggap tidak menghormati komuniti. Dengan larangan itu katanya, Denmark sedang menetapkan satu garis pemisah yang jelas. Di Denmark, orang bertemu antara satu sama lain secara bersemuka. Kesalahan pertama akan dikenakan denda sebanyak 1.000 kroner Denmark. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk menggambarkannya daripada seperti mengambil kebebasan beragama mereka? Sekejap ya. Fasa-fasa adalah penting dan kami suka fasa-fasa. Pelanggaran boleh meningkat sehingga 10.000 kroner, atau dalam case yang melampau, hukuman penjara pendek. Anggaran bebas menunjukkan bahwa hanya sekitar 150 hingga 200 wanita di seluruh negara sebenarnya memakai penutup muka penuh. Pengkritik menunjuk kepada angka itu dan menyifatkan undang-undang tersebut sebagai simbolik, bersifat persembahan, dan bahkan kejam. Tetapi menteri-menteri Denmark tidak menafikan bahwa undang-undang itu adalah simbolik. Itulah tujuannya. Mereka berhujah bahwa simbol adalah perkara yang masyarakat perjuangkan apabila mereka coba menetapkan sempadan tentang apa yang sanggup diterima. Bam, betul, tepat sekali. Ia adalah simbol usaha mereka untuk mengambil alih dengan menyembunyikan bahagian paling penting seseorang. Dan jika Anda menghargai seseorang, Anda mahu melihat wajah mereka. Itu jelas bagi kita. Dan mereka sebenarnya betul. Jika Anda tidak melawan simbol-simbol itu, mereka akhirnya boleh mengalahkan Anda. Mari kita pergi ke yang seterusnya. Baik. Bermula pada tahun 2023, Kerajaan Denmark telah berusaha untuk menghapuskan bilik solat di institusi pendidikan dengan alasan bahwa sekolah dan universiti harus kekal sebagai ruang sekular dan bukannya tempat untuk ekspresi keagamaan. Perdana Menteri Mette Frederiksen menyatakannya secara terus terang. Demokrasi dan sekularisme, katanya, adalah asas kehidupan Denmark yang tidak boleh dirunding. Bilik solat di dalam milik darjah, menurut beliau, berisiko menjadikan sekolah sebagai gelanggang ekspresi keagamaan dan bukannya ruang pembelajaran sejagat. Sekarang kebanyakan daripada anda tahu bahawa saya seorang yang beragama dan saya rasa kebebasan beragama adalah sangat penting. Tetapi saya juga benar-benar faham bahawa jika anda mempunyai sebuah negara dan institusinya tidak selari dengan perkara itu, mereka tidak perlu memenuhi setiap kepercayaan agama individu. Seseorang, jika dia memutuskan untuk mempunyai sistem kepercayaan sendiri, perlu mencari tempat yang menyokong perkara itu. Ia tidak semestinya berada dalam infrastruktur di sekolah yang memaksa semua orang yang sebenarnya tidak selari dengan perkara itu. Cadangan itu dilaporkan mendapat sokongan meluas daripada orang ramai, walaupun angka tinjauan yang tepat tidak jelas. Penyesuaian agama lain, seperti kalender Kristian, kekal tidak berubah. Pengkritik menuduh kerajaan menyasarkan umat Islam secara selektif. Kerajaan tidak benar-benar membalas hujah itu. Ia hanya merujuk kepada sokongan orang ramai terhadap cadangan tersebut dan majoriti parlimennya, kemudian teruskan sahaja. Cadangan berasingan mencadangkan agar institusi pendidikan perlu menghapuskan atau menukar fungsi ruang solat sedia ada, dengan beberapa cadangan termasuk kemungkinan denda jika tidak mematuhi. Jika anda perasan apa yang mereka lakukan di sini, sebenarnya mereka bukanlah menyasarkan umat Islam secara langsung. Kerana mereka tidak mengatakan anda tidak boleh pergi solat di masjid, pergilah cari masjid. Apa yang mereka lakukan ialah mereka menjadikan keadaan sangat tidak selesa untuk mereka. Mereka mengurangkan insentif untuk mereka. Keseluruhan pendekatan yang dipilih Denmark ialah begini. Daripada kami mengejar mereka dan memulakan perang saudara seperti yang mungkin berlaku di UK, kami akan mengurangkan insentif untuk mereka berada di sini. Dan setiap elemen dalam kehidupan kita yang memberi insentif kepada mereka, kita akan hentikan. Jika mereka rasa mereka boleh berjalan kemana-mana sesuka hati, kita tidak akan benarkan mereka berbuat demikian. Jika mereka rasa mereka boleh berdoa di setiap institusi, kita tidak akan benarkan. Jika mereka fikir mereka boleh tinggal dan mencapai kawasan pengangguran tinggi serta mendapat rumah percuma, kita tidak akan benarkan itu. Mereka sedang mengurangkan insentif. Sekarang, tiada satu pun daripada ini digambarkan sebagai perubahan pentadbiran kecil. Ia digambarkan sebagai satu penakrifan semula tentang bagaimana kehidupan awam Denmark dibenarkan untuk kelihatan. Tekanan itu tidak berhenti di pintu pagar sekolah. Sepanjang dekad yang lalu, Denmark telah mengetatkan peraturan berkaitan institusi keagamaan yang dibiayai oleh pihak asing. Mereka mendesak masjid-masjid untuk mendedahkan pembiayaan luar dan mengambil tindakan tegas terhadap imam-imam yang dituduh menyampaikan mesej anti-demokrasi atau anti-integrasi. Kerana apa yang berlaku di dalam masjid adalah tempat di mana pandangan agama yang ekstrim dibentuk dan di situlah orang ramai tidak memahaminya. Mereka telah menyembunyikan pusat-pusat pengganas fanatik hampir seperti jihadi ini sebagai tempat kebebasan beragama untuk membolehkan orang bersembahyang. Jadi, jika anda membuat undang-undang di Amerika Syarikat atau di Eropah yang menyatakan setiap masjid mesti mengisytiharkan dengan tepat dari mana sumber kewangannya, anda akan mula melihat rangkaian infrastruktur pengganas yang menyokong bangunan-bangunan ini. Dan anda perlu mengisytiharkan apa yang sebenarnya dikatakan di dalam masjid-masjid ini. Jika ia hanya idea agama yang biasa dan mudas, itu bagus. Tetapi adakah terdapat sebarang unsur ekstremisme? Adakah perkara-perkara seperti itu dibincangkan? Semua perkara ini secara tiba-tiba akan menghentikan tarikan tempat-tempat ini untuk penyusupan pengganas. Negara itu juga telah meluaskan undang-undang ucapan kebencian dan radikalisasi Denmark supaya terpakai secara jelas kepada pendakwa agama yang beroperasi di dalam negara tanpa mengira kewarganegaraan.
Mesej kepada Islam politik khususnya adalah sesuatu yang mengganggu. Jika Anda mahu berdakwah di Denmark, Anda mesti berdakwah mengikut peraturan Denmark. Saya suka begitu. Dan pada masa yang sama, Denmark secara senyap-senyap mengetatkan satu lagi kawalan hampir sepenuhnya, yaitu sistem suaka itu sendiri. Karena jika Anda tidak boleh masuk ke negara ini sejak awal lagi, perdebatan tentang tudong dan bilik solat menjadi sekadar teori. Sejak 2019, Demokrat Sosial di bawah pimpinan Fredriksson telah secara terbuka komited kepada apa yang mereka sendiri panggil sebagai dasar sifar pelarian. Namun, angka-angka menceritakan kisahnya dengan lebih jelas berbanding sebarang slogan. Pada tahun 2024, Denmark menerima 2.333 permohonan suaka dan hanya meluluskan 860 daripadanya. Kenapa? Kerana mereka telah mengurangkan insentif untuk orang datang ke negara itu. Di sebuah negara dengan kira-kira 6 juta penduduk, sehingga akhir November 2025, hanya 839 permohonan yang telah diluluskan untuk sepanjang tahun. Satu angka yang secara terbuka digambarkan oleh Kementerian Imigresen Denmark sebagai paling rendah dalam sejarah. Sebagai perbandingan, pejabat dalam negeri British mengira pada tahun 2025 bahwa dasar-dasar Denmark telah menurunkan permohonan suaka ke tahap terendah dalam 40 tahun. Dan kira-kira 95% daripada mereka yang permohonannya ditolak sebenarnya telah dikeluarkan dari negara itu. Pada tahun 2024, Denmark menerima kira-kira 4 permohonan suaka baharu bagi setiap 10.000 penduduk. Di United Kingdom, angka yang setara adalah sekitar 16 di seluruh kesatuan Eropa secara keseluruhan. Jumlahnya lebih tinggi lagi. Menteri Imigresen Denmark pada masa itu, Rasmus Stoklund, tidak melembutkan message tersebut. Pada Januari 2026, beliau secara terbuka menyatakan bahwa adalah sangat kritikal supaya seramai mungkin orang asing tidak datang ke Denmark dan mendapatkan suaka. Suaka, membosankan. Serius, tiada siapa yang mengajar Anda bagaimana untuk benar-benar bercakap dengan orang. Suaka. Keutamaan utamanya, katanya, adalah untuk mengehatkan kemasukan pelarian. Itu adalah seorang menteri kerajaan yang sedang berkhidmat di sebuah negara demokrasi Eropah Barat. Bukankah bagus mempunyai seorang menteri yang berkata, "Hei, saya sebenarnya mahu melindungi negara saya daripada penyusupan, dan itu tidak mengapa. Dan itu sepatutnya menjadi kebiasaan." Ya, memang bagus kan? Bukankah akan lebih baik jika kita sendiri mempunyai perasaan itu? Ya, memang begitu. Dan perkara yang paling pelik tentang semua ini, dari perspektif Eropa, ialah siapa yang mendorong dasar-dasar ini. Kerana di kebanyakan negara Eropah, politik immigration yang tegas biasanya dikaitkan dengan pihak kanan, parti-parti yang sering dilabel oleh media arus perdana sebagai sayap kanan jauh atau ekstrim. Di Denmark, arsitek utama pendirian paling tegas terhadap imigresen Islam di Eropah Barat bukanlah seorang tokoh sayap kanan sama sekali. Ia adalah pihak kiri tengah, yaitu Demokrat Sosial. Saya suka perkara ini kerana betul mereka telah menjadikan isu ini seolah-olah golongan sayap kanan sangat ekstrim sehingga mereka mahu melawan balik. Tetapi sebenarnya, ini adalah topik yang sepatutnya ditentang oleh pihak kiri. Kerana pihak kiri faham bahawa nilai-nilai mereka akan benar-benar dimusnahkan oleh kumpulan ini jika mereka benar-benar berfikir sendiri. Sosialisme tidak berfungsi jika semua orang menerima kebajikan. Jika anda tidak mahu hidup di bawah cara hidup berlandaskan agama kerana anda lebih cenderung ke kiri dan anda percaya pada perkara itu bagus. Anda mahu benar-benar menjaga orang-orang dalam kehidupan Anda? Bagus, semua perkara ini selari dengan menentang pengambil alihan Islamis. Semuanya. Mudah, ringkas, tidak rumit. Dan sangat menyenangkan melihat parti kiri benar-benar memahami perkara ini dan berjaya melawan balik. Fredriksson. Ini bukan isu politik, ini adalah isu antarabangsa. Ya, ia melangkaui mengatasi apa-apa jenis perbezaan politik atau ideologi yang mungkin wujud antara dua kem yang berbeza. Ini adalah isu kemanusiaan. Jadi parti yang di mana-mana negara Eropah lain secara sejarahnya akan menjadi suara lembut mengenai migrasi. Tetapi di Denmark, mereka menjadi pihak yang tegas. Mereka mengambil alih keseluruhan isu ini daripada pihak kanan dengan mengambil pendirian yang lebih keras daripada semua pihak lain. Menjelang tahun 2022, bahagian kiri Denmark yang secara tradisinya pro-imigran sama ada berdiam diri mengenai topik ini atau sepenuhnya bersetuju dengan arah baru tersebut. Parti Rakyat Denmark, yang telah menghabiskan beberapa dekad menolak dasar migrasi yang keras dari pihak kanan, mendapati sebahagian besar agenda mereka telah diserap ke dalam pemerintahan arus perdana kiri tengah. Bagi Kesatuan Sekerja Denmark, pengundi kelas pekerja, dan asas sosial demokrat yang lebih luas, perubahan ini digambarkan sebagai satu bentuk mempertahankan negara kebajikan, bukannya serangan terhadap orang Islam. Itulah sebenarnya, ia bukan tentang menyerang mereka, ia tentang mempertahankan nilai-nilai Anda. Ini menghasilkan sesuatu yang tidak sepenuhnya dijangka oleh mana-mana perancangnya. Pada 25 Mac 2026, pengundi Denmark keluar mengundi. Fredriksson, wanita yang telah menghabiskan 6 tahun membina imej pribadi Demokrat Sosial sebagai kerajaan kiri tengah paling tegas di Eropah dalam isu immigration, dijangka dengan meluas akan mudah memenangi penggal ketiga. Tinjauan menunjukkan partinya mendahului. Pertelingkahan diplomatik dengan pentadbiran Trump mengenai Greenland malah telah membangkitkan semangat kebangsaan di sekeliling kepimpinannya. Tetapi, apabila undian dikira, Demokrat Sosial hanya memperoleh 21,9%, keputusan pilihan raya umum terburuk mereka sejak tahun 1903. Satu kejatuhan yang mendefinisikan abad bagi sebuah parti yang telah membentuk politik modern Denmark. Blok sayap kiri, walaupun digabungkan, masih gagal mendapat majoriti parlimen. Blok sayap kanan juga gagal, 12 parti dan tiada pemenang yang jelas. Parlimen yang berpecah belah.
Fredrickson masih mencuba. Selama seminggu, beliau berunding dengan parti-parti tengah dan kiri untuk membentuk satu gabungan yang berfungsi. Beliau menawarkan kompromi, beliau menawarkan kementerian, beliau menawarkan kerajaan rentas blok yang luas atas nama kepentingan negara, tetapi ia gagal. Pada 9 Mei 2026, Raja Frederick the Sam secara rasmi meminta Ketua Parti Liberal, Truls Lund Poulsen, untuk mula membentuk kerajaan berhaluan kanan tengah sebagai gantinya. Dalam rundingan politik yang berlangsung selepas itu, Parti Rakyat Denmark memberi isyarat sokongan bersyarat kepada kerajaan pimpinan Poulsen yang dikaitkan dengan tuntutan untuk dasar immigration yang jauh lebih ketat. Sebahagian daripada retorik mereka dalam perbincangan ini menggambarkan matlamat untuk mengurangkan immigration bersih sehingga menyebabkan penurunan populasi jangka panjang dalam kalangan kumpulan imigran tertentu. Sebagai kerajaan berhaluan kiri tengah yang paling tegas di Eropah mengenai isu immigration, dan apabila topik ini dibincangkan atau bersetuju sepenuhnya dengan arah baru itu, Parti Rakyat Denmark yang telah bertahun-tahun memperjuangkan dasar immigration yang keras dari pihak kanan, mendapati sebahagian besar agenda mereka telah diserap ke dalam pemerintahan arus perdana kiri tengah. Bagi Kesatuan Sekerja Denmark, pengundi kelas pekerja, dan asas sosial demokrat yang lebih luas, perubahan ini digambarkan sebagai satu usaha mempertahankan negara kebajikan, bukannya serangan terhadap orang Islam. Hujah di dalam Parti Sosial Demokrat adalah seperti berikut. Anda tidak boleh membiayai penjagaan kesehatan sejagat, universiti percuma, dan pensiun yang murah hati, kata mereka. Sambil pada masa yang sama, mengamalkan dasar pintu terbuka untuk penempatan tetap dari rantau yang mempunyai kontrak sosial yang sangat berbeza. Sama ada negara kebajikan yang hilang atau pintu terbuka yang ditutup. Parti Sosial Demokrat, mereka memilih untuk menutup pintu. Hasilnya ialah sesuatu yang hampir tidak dapat dibayangkan di mana-mana negara Eropah Barat yang lain. Satu konsensus politik yang hampir sepenuhnya bahwa Denmark tidak akan, di bawah mana-mana parti majoriti, kembali ke era pintu terbuka. Konsensus. Itulah sebab sebenar mengapa model Denmark sangat sukar untuk dibongkar secara politik oleh orang luar. Tiada sesiapa yang penting dalam sistem Denmark yang mahu berbuat demikian. Hei, jika Anda mengikuti perkara ini, pastikan Anda tekan langgan untuk kejatuhan negara. Kerana apa yang berlaku di Denmark musim bunga ini? Ia mungkin akan menulis semula keseluruhan perdebatan immigration Eropah untuk sepanjang dekad ini. Raja Frederick the Tejan secara rasmi meminta pemimpin Parti Liberal yang mencuri agenda mereka dan kemudian tetap kehilangan kuasa kepada gabungan yang mendapati pendiriannya tidak cukup tegas. Tiada detik yang setara di mana-mana tempat lain dalam sejarah Eropah Barat moden. Jadi kami menonton keseluruhan video ini dan kami rasa, wow, dia melakukan kerja yang sangat baik. Tetapi kemudian anda sedar bahawa tidak. Rakyat Denmark berkata, anda tidak cukup bagus. Kami mahu lebih daripada anda. Kami mahu ia lebih tegas lagi. Dan dia tidak dapat membina gabungan kerana mereka mahukan pendekatan yang lebih ekstrim lagi untuk menangani masalah ini. Tingkap Overton di Denmark bukan sahaja berubah, ia terbuka ke arah yang mungkin Fredrickson sendiri tidak pernah berniat untuk benarkan. Dan sementara Denmark sedang menghadapi gempa politiknya sendiri, seluruh Eropah telah mula melakukan sesuatu yang sama luar biasa, secara senyap, tanpa banyak publicity, satu demi satu kerajaan. Mereka mula meniru strategi Denmark. Contoh yang paling ketara datang dari London. Baiklah, itu perlu ditangguhkan ke lain kali. Tapi ya, bukankah ini mengujakan? Orang ramai benar-benar melihat apa yang sedang berlaku dan sedar bahawa sudah cukup. Sudah cukup. Tidak, kami tidak akan melakukan apa-apa seperti memanjakan secara kecil-kecilan. Kami mahu benar-benar menangani masalah ini secara terus, seperti yang sepatutnya. Masa yang mengujakan, perkara baik akan datang. Syukur kepada Tuhan untuk orang-orang di Denmark yang benar-benar sedar bahawa perkara ini mengatasi segalanya, mengatasi setiap perbezaan politik. Jika anda mahu memelihara apa yang anda miliki, anda tidak boleh membiarkan orang masuk dan mengambilnya. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.